Sebelum ni kita telah baca kisah Nabi Musa AS, waktu baginda bayi. Ya. Jadi ayat yang ke-14 ni, Nabi Musa sudah dewasa dah. Nabi Musa sudah dewasa. Jadi dalam tempoh Nabi Musa bayi sehingga Nabi Musa dewasa, dilantik oleh Allah menjadi Rasul tu, ayat tu Allah tidak cerita kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya minta maaf sebab suara pada pagi ni tidak seperti biasa. Bangun pagi tadi tiba-tiba macam hilang suara. Tak batuk pun. Ya. Tapi tiba-tiba rasa macam tak ada suara lah. Tapi alhamdulillah sebab ada mikrofon ni, boleh lagi lah bercakap. Lepas tu pagi tadi saya ingat nak batal dah kuliah, tapi rasa macam sayang sangat pada kuliah ni, nak tinggal ni. Sebab kalau tinggal ni makna berjumpa bulan depan lah pula. Ya, sedangkan kuliah kita ni pun sekali sebulan. Ya. Itulah gagah sikit untuk datang untuk berkongsi ilmu lah, insya-Allah. Dan saya harap suara saya ni sampailah kepada telinga tuan-tuan ni. Ya, insya-Allah. Tak apalah, insya-Allah pada pagi ni kita sambung pengajian tafsir Al-Quran yang telah kita bacalah di sini, insya-Allah. Iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah yang ke-28. Sambungan pada pagi ni ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Muka surat 387. Bulan lepas kita telah berhenti ayat yang ke-13 dan kita akan sambunglah, insya-Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Sebelum ni kita telah baca kisah Nabi Musa AS, waktu baginda bayi. Ya. Jadi ayat yang ke-14 ni, Nabi Musa sudah dewasa dah. Nabi Musa sudah dewasa. Jadi dalam tempoh Nabi Musa bayi sehingga Nabi Musa dewasa, dilantik oleh Allah menjadi Rasul tu, ayat tu Allah tidak cerita kepada kita. Ayat Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita, maka kita tidak tahulah. Seperti mana kita tahu peristiwa yang telah berlaku pada Musa ketika dia bayi itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak cerita kepada kita, mana kita tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Yang kedua, tidak penting untuk kita tahu. Mana tak perlu kita nak
kaji ataupun kita nak cari mana-mana kitab ke untuk kita tahu apa peristiwa yang berlaku ni di antara Nabi Musa AS bayi sehingga dia dewasa tu. Remaja lah kita kata. Tak perlu. Sebab Allah Ta'ala cerita kepada kita ni perkara yang penting untuk kita tahu. Jadi perkara yang penting untuk kita tahu tu tidak semesti dalam seluruh kehidupan Nabi Musa tu kita kena tahu setiap umur Nabi Musa tu, tidak perlu. Mana perkara-perkara yang penting lah. Sebab kitab Quran ni bukan buku cerita seperti mana novel ke cerita dalam TV, tidak. Walaupun dalam Quran ni ada kisah-kisah dan cerita-cerita yang Allah sampaikan kepada kita, tapi ini bukan buku cerita ni. Ini kitab hidayah dia panggil, kitab panduan kita. Cerita-cerita yang Allah sampaikan kepada kita ni untuk memberi panduan kepada kita. Maksudnya perkara yang penting untuk kita tahu. Kalau tidak penting, tak boleh tahu. Jadi dalam tempoh yang begitu lama tu, kita tidak tahu kehidupan Nabi Musa tu macam mana. Jadi kita tidak boleh tahu dah. Mana tidak penting untuk kita tahu dalam kehidupan kita sebagai panduan hidup kita. Sama juga kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf AS. Dalam surah Yusuf. Lebih kurang ni ya. Allah SWT cerita Nabi Yusuf ketika dia kanak-kanak, terhenti sekejap, kemudian terus dia dewasa bersama dengan Zulaikha ketika tu. Jadi dalam tempoh tu agak lama dah. Tu tak boleh kita tahu. Dia. Cuma dalam ayat yang ke-14 ni Allah SWT ya cerita kepada kita dah. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Apabila Musa AS telah sampai kepada umur yang mana pada umur tersebut ashuddahu, dia ada kekuatan tubuh dia tu. Tubuh dia tu kuat. Tenaga dia kuat. Dan juga akal fikiran dia tu matang. Ya. Tubuh kuat, fikiran matang, akal tu matang. Ya. Kenapa tu? Sebab Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, manusia ni dia ada 3 peringkat umur dia. 3 peringkat umur dia. Ya. Allahul ladzi ja'alakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu wahai manusia, asalnya kamu dalam keadaan lemah. Allah beritahu. Bayilah dalam keadaan lemah. Ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan kamu selepas keadaan kamu lemah tu, Allah jadikan kamu kuat. Kuat dari sudut tenaga tu. Kekuatan tubuh kita tu kuat. Kita ada tenaga. Boleh buat kerja ketika tu. Dan akal fikiran kita pun matang. Ya. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu setelah kamu kuat, Allah jadikan kamu lemah kembali dan berubah rambut kamu. Allah sebut dalam Quran. Mana setiap manusia ni dia akan sampai satu tahap terusnya umur dia ni dia ada kekuatan, tubuh dia kuat, akal dia pun kuat. Kuat tu maksudnya akal dia tu boleh berfikir dengan matang. Ulama tafsir menyebut dalam ni kurang umur 30 hingga 40 tahun ke atas. Lebih kurang itulah, lebih kurang. Secara tepat tu tidak pastilah kita kata, tapi lebih dalam lingkungan itulah. Ada yang mengatakan 20 tahun sehingga 40 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun sehingga 50 tahun. Tapi dalam lingkungan tu lebih kurang kita kata. Ya. Sebab tu kita dapati biasa-biasanya Nabi ni Allah Subhanahu wa taala lantik, pilih dan Allah lantik mereka ni dalam lingkungan usia 40 tahun. Seperti mana Nabi SAW pun 40 tahun. Lebih kurang tu dah. Jadi tuan-tuan, umur ni umur yang penting sekali. Umur yang kita nak umur kekuatan dari sudut tubuh kita ni, kita ada kekuatan tubuh dan akal kita ni pun kuat ketika ni. Ini umur yang penting kepada kita untuk kita dapat faedah. Sama ada faedah dari sudut dunia
ataupun akhirat. Umur yang kita apa panggil, nak memahami, sama ada nak memahami agama ke, ataupun kita nak memahami dari sudut urusan kehidupan dunia kita ni. Umur ni, umur 30, 40 tahun. Ketika tu dia mula berfikir secara matang. Sebelum tu tidak matang lagi. Balik dah, cuma tidak matang. Dia peringkat umur. Sebab tu tuan sekalian, kalau antara iblis syaitan, dia nak memperdayakan manusia, dia nak tipu manusia, dia akan cuba tipu manusia dalam lingkungan umur ni. Dia melalaikan manusia supaya manusia terlepas umur yang Allah berikan kepada dia ni sesuatu yang amat berfaedah kepada dia, yang dia boleh dapat ketika tu. Kan? Terutamanya apa dia? Agama ni lah. Agama. Sebab tu dalam agama tu sekalian, kita kena ingat, kita dalam agama ni, dia seperti dunia jugalah. Dalam agama ni, dia ada ilmu, kita kata ilmu. Kalau kita belajar ilmu, dia sampai satu tahap kita nak dapat kefahaman dalam agama ni, kita bukan kita belajar hari ni kita terus faham agama ni, tidak. Dia ada proses dia. Sebab tu Imam Syafi'i tu syair Imam Syafi'i ni masyhur dalam kitab, terutama dalam perbahasan tentang ilmu. Imam Syafi'i dia ada satu syair dia tentang ilmu. Dia sebut, dia kata, kamu tidak akan dapat ilmu pengetahuan, mencapai hakikat ilmu, kecuali 6. Dia kata 6 perkara: zakain, wa hirsin, wa jitihadin, wa bulghatin, wa irsyadi ustazin, wa tuli zaman. Pertama dia kata otak cerdik. Otak dia tu cerdik. Mana kena tajam fikiran dia. Yang kedua, dia kena ada sifat tamak terhadap ilmu. Tamak. Maksudnya berasa tidak cukup dengan ilmu. Belajar duduk dalam kuliah subuh pun habis, tak cukup lagi. Tamak tu mendorong dia untuk cari ilmu lagi. Yang ketiga, sungguh-sungguh, ijtihadi, sungguh-sungguh. Makna dia belajar, dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia catat, kalau dia bagi tumpuan, kalau dia study, dia ulang kaji. Bukan sambil lewa begitu, tidak. Dalam bab ilmu ni. Dia tuan-tuan boleh baca ulama-ulama dulu, mereka jadi alim kerana ada 6 perkara ni. Itu sungguh-sungguh. Yang keempat, bulughah, ada modal. Saya tidak nak hurai ni. Kalau hurai ni, dia perlu kuliah lain pula. Kita sebut secara nikah ya. Kena ada modal. Modal, duit lah. Zaman kita sekarang ni, kena ada duit dalam ilmu ni. Kalau tidak ada modal, talih ilmu. Yang kelima, iaitu petunjuk daripada guru, panduan daripada guru ilmu ni. Sambungan 6 perkara tu penting ya. Yang kelima, petunjuk panduan daripada guru. Ya, kita tidak akan jadi alim kalau kita belajar sendiri begitu, tidak. Ya, ilmu agama dia memang kena berguru lah. Tidak seperti mana ilmu dunia ni boleh jadi kita fikir sendiri tu, kita boleh jadi pandai pun ada. Fikir sendiri begitu ya. Agama tidak. Agama tidak akan seperti itu. Dan yang keenam yang kita nak tekankan di sini, kata Imam Syafi'i, apa dia? Tulis zaman. Masa tu panjang. Masa panjang. Masa panjang ni sekurang-kurangnya kalau kita nak jadi alim, dalam surah Qasas kita akan baca nanti. Dalam surah Qasas kita akan baca nanti tu. Nah, untuk kita dapat ada bagi ilmu alat, mana ilmu asah-asah dalam agama ni, ke arah kita nak jadi alim, sekurang-kurangnya 10 tahun. Ya. 10 tahun. Itu ada, kita panggil ada alat baru. Ada alat. Lepas tu nak capai kefahaman pula ni, kefahaman dalam agama. Itu lebih lagi lah. Sebab tu belajar ni dia tidak boleh kita belajar hari ni terus faham. Lepas tu ilmu agama ni terus dia takkan, contoh kita kata kan, takkan kalau bab wuduk contoh, takkan kita nak belajar bab wuduk sampai ke mati. Dia mesti ada tahap-tahap dia. Tahap-tahap ke arah kita nak sampai kepada kefahaman yang mendalam, dia panggil. Kefahaman yang mendalam. Macam kita kata air laut tu kan, laut tu. Kan dia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan semakin dalam tu dia semakin banyak khazanah dalam tu.
Agama pun begitu juga. Ilmu ni, bila kita belajar, dia semakin dalam ilmu tu, semakin dalam ilmu tu. Perbahasan dia pun semakin dalam. Itu penting dalam bab ilmu ni. Jadi kita akan sampai ke tahap ni tuan saudara dalam masa sekejap ke? Tidak. Ya. Lepas tu ilmu ni ada dua perkara asas. Dua perkara asas dalam ilmu ni yang perlu kita faham. Pertama, ingat ilmu tu. Ingat. Yang kedua, faham. Sebab tu otak yang Allah bagi pada kita ni tuan, otak kita, dia akan ada dua peringkat ni. Satu untuk kita ingat, yang kedua untuk kita faham. Okay. Biasanya peringkat untuk kita ingat ni, ini peringkat kanak-kanak. Sebab tu kalau kita dah lepas peringkat umur ni, ini satu kerugian lah kepada kita. Satu kerugian. Tetapi rugi tu pun kita boleh, maksudnya tidak rugi sangat lah. Sebab kita masih sedar lagi, kita masih boleh belajar. Tetapi umur kita tu, okay, peringkat kanak-kanak ni tuan-tuan, peringkat kanak-kanak, dia biasanya otak dia ni otak ingat, bukan otak faham. Kalau kita ajar tafsir kepada kanak-kanak umur 6 tahun, 7 tahun, tak faham dia. Tak payah perbah pasal ilmu dah, dia tak faham. Umur yang anak kita tadika, darjah 1, darjah 2 dekat sekolah tu, ya, itu umur kanak-kanak. Umur tu kita tak payahlah ajar tasawuf ke, kita ajar perbahasan ilmu fiqh ke, hadis ke, seperti mana kita belajar sekarang ni ke. Ini tahap kefahaman. Dia tidak akan faham. Tak payah ajar dah. Di situ kalau kita nak ajar pun fiqh, kita ajar fiqh yang basic-basic lah. Basic-basic yang macam anak kita belajar tu. Itu basic-basic tu. Ambil esmaya seperti itu. Itu memang sesuai lah untuk dia. Untuk umur tersebut. Sekadar tu dia kata. Dia tidak boleh huruf. Dalam baca hadis Nabi, batal fiqh, dalil dia. Tak perlu dalil kanak-kanak ni. Dia tak perlu dalil. Dia kata dalil-dalil ni tu kemudiannya. Jadi waktu ketika tu tuan, yang patut kita nak masuk ke dalam otak anak kita tu apa dia? Ingatan. Sebab itulah kita tengok zaman dulu tuan-tuan. Dia kalau boleh kita cuba wujudkan kembali. Waktu umur kanak-kanak ni, kita suruh anak-anak kita tu hafal apa benda sekalipun, dia akan ingat. Dia cepat ingat otak dia tu. Otak dia tu otak cepat ingat. Sebab tu kalau kita kata Quran, hafal Quran, yang paling mudah nak hafal Quran tu bila? Waktu kanak-kanak tu lah. Waktu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Waktu dia cepat ingat tu. Cepat sangat ingat. Ya. 3 tahun. 3 tahun tu khatam dah Quran. Lepas dia boleh baca Quran tu, kita suruh dia hafal. Sekejap dia. Umur kanak-kanak ni umur yang cepat untuk ingat. Mudah ingat. Sehinggalah umur kita kata 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun tu kira okey lagi. Nak hafal Quran kita kata. Nak menghafal. Dia boleh masuk lagi. Kan? Walaupun tak faham sekalipun. Macam kanak-kanak kan dia hafal Quran. Dia faham ke? Mana ada faham Quran? Tak faham apa Quran. Tapi dia boleh hafal. Itu kenapa? Sebab otak dia tu bersih lagi. Otak kanak-kanak ni bersih. Dia tidak ada kotor lagi otak dia ni. Sebab tu sesuai Quran ni yang bersifat fitrah, bersifat suci, bersih untuk masuk dalam otak kanak-kanak. Kan? Tapi dia walaupun dia tak faham sekalipun Quran tu. Tak faham. Baca pun tu. Baca gitu je lah. Tapi dia boleh hafal. Nampak tak? Tapi bila dah sampai umur 30 tahun ke atas, 40 tahun. Ketika tu kekuatan dia bukan hafazan. Kekuatan dia untuk faham. Jadi kalau kita nak belajar tafsir ke, nak belajar fiqh mendalam ke hadis, umur tu umur 25 tahun, 30, 40. Umur akal kita tu matang, boleh memahami. Tapi kalau kita nak hafal payah. Nak banding dengan kanak-kanak tu. Tak tu yang hafal satu muka surat 3 bulan tak ingat-ingat lagi tu lah. Payah kita nak hafal. Cucu kita hafal 3 bulan tu 3 juzuk. Kita tu 3 bulan 3 ayat pun tak tentu lagi ingat tu. Tukar lagi tak ingat lagi. Sebab bukan otak kita dah nak mengingati. Dia kefahaman. Jadi nak ingat bila? Nak hafal matan ke, nak hafal Quran ke, nak hafal hadis ke, tak faham tak apa, hafal dulu. Hafal dulu sebanyak mungkin. Hadis 40 hafal, hadis tu hadis ni, hafal dulu saja. Kau faham tu kemudiannya.
Bila dia belajar lama tu, barulah dia faham. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ingat dan faham. Itu ilmu. Kalau kita kalau kita faham, tapi tak ingat, apa makna ilmu? Sebab yang dikehendaki daripada ilmu tu adalah ingat. Sebab itulah Imam Syafi'i dia kata sungguh-sungguh kan. Sebab kita belajar tuan, persoalannya otak kita ni, akal kita ni, adakah kita belajar sekarang ni, kita boleh ingat sampai 10 tahun tu? Kan? Contoh kita kata surah Qasas yang kita belajar sebelum ni kan. Ayat pertama, ayat kedua. Kita masih ingat lagi kah? Ya. Kalau otak kita macam Imam Bukhari, dia ada otak seperti ni kan. Ulama-ulama dulu ada otak seperti ni. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, imam-imam kita lah dalam agama kita tu hebat-hebat otak mereka ni. Baca sikit ingat. Ingat. Dia ingat tu ingat. 10 tahun pun boleh ingat. Kita tak payah cerita 10 tahun lah. Lepas balik rumah sekali. Yang kita belajar subuh ni, kan kita balik ke rumah sekali, kita ingat lagi kita. Takut tu pun dah lupa dah. Kita pun dah tarah. Kita kekuatan akal kita, otak kita ni. Walaupun memang kita faham. Waktu kita duduk belajar tu kita faham ya. Tapi bila balik ke rumah, isteri dia tanya, belajar apa tadi kuliah subuh? Tahulah belajar apa. Dia jawab begitu. Dia tadi nak sebut. Sebab apa? Tak ingat. Ya. Jadi seperti tak ada ilmu juga. Sebab itulah zaman dulu antara ijtihadi sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama dulu tu sebenarnya nak mengerti ilmu tu dia macam mana? Dia catat ilmu tu. Tapi zaman kita sekarang ni saya perhati catatan tu tidak ada. Kenapa? Sebab kita ada tu kamera tu, rakaman. Sama lah, itu satu kelebihan yang Allah bagi pada kita tu sebenarnya. Walaupun kita tidak catat, tapi kita boleh rakam. Ni satu nikmat dia tuan. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok balik ilmu kita. Boleh dengar balik. Bahkan kalau kita tengok itu lebih sempurna lagi daripada catatan kita. Walau bagaimanapun ulama dia sebut, kalau kita nak kemah ilmu ni, kalau boleh kita catat. Sebab apa? Yang kita catat tu adalah sesuatu lebih dekat lagi nak masuk dengan kita. Sebab kita tulis, kita nampak sendiri, kan? Sebagai latihan. Lebih mengingati, walaupun kita kata rakaman sudah ada, tapi boleh, kalau boleh kita catat balik. Tengok rakaman catat balik. Untuk ilmu kita lah. Ilmu kita. Jadi nak mencapai tahap ni tu sebenarnya, dia bukan satu perkara yang mudah. Sebab ilmu-ilmu ni, ini satu nikmat ni. Kalau kita faham lah, kalau kita boleh rasa, satu nikmat dalam hidup kita. Sebab tu orang yang memahami nikmat ilmu, dia akan kejar ilmu ni, dan dia akan jaga sungguh-sungguh ilmu ni. Macam kita jaga dunia lah. Orang yang faham tentang dunia kan, duit tu, dia jaga sungguh-sungguh duit dia. Dia jaga simpan dalam bank. Dia simpan dalam bank, dia rekod dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia faham nilai duit tu. Padahal duit tu tak apa sangat kan nak banding dengan ilmu tu. Kan? Ni mana ilmu ni sesuatu yang bernilai. Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ilmu ni. Sampai tempat kita akan cerita kelebihan ilmu tu sendiri. Dia. Sebab itulah ilmu ni antara nikmat yang Allah bagi kepada siapa dia? Kepada nabi-nabi dia. Kan? Innama warasul ilma, sesungguhnya mereka itu nabi-nabi mewarisi ilmu pengetahuan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris kepada nabi-nabi. Kan? Nabi-nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirhaman, akan tetapi mereka mewarisi ilmu pengetahuan. Pusaka nabi-nabi itu. Ya. Jadi kita nak dapat ilmu tu dua perkara yang penting, iaitu ingat dan faham. Ya. Jadi kalau kita ingat saja tak faham, tak sampai juga tahap alim tu. Seperti mana contoh kanak-kanak kan, dia hafal Quran. Lepas tu dia hafal matan, dia hafal hadis apa semua. Dia ingatlah. Jadi faedah tu ada, bukan tidak ada faedah tu kan. Ingat tu. Tapi dia tak sampai tahap sebenar ilmu tu, hakikat ilmu. Imam Syafi'i sebut hakikat ilmu yang memberi panduan dalam hidup dia dan memberi faedah kepada hidup manusia. Itu hakikat ilmu. Untuk dia sendiri pun dia dapat faedah. Untuk orang lain pun dia boleh, maksudnya dia boleh memberi cahaya kepada orang lain. Sebab ilmu tu dia seperti cahaya.
Cahaya ni kan, bila cahaya tu kita nampak sesuatu, faedah lah. Ya. Seperti mana kita perlu kepada cahaya waktu malam. Dalam hidup kita, ilmu ni seperti cahaya. Ilmu ni seperti cahaya. Dia. Tak apalah. Di sinilah tuan-tuan sekalian. Ya. Kalau boleh, walaupun kita ni kira-kiranya sudah terlepas umur ni kan, tapi anak-anak kita, zuriat kita apa semua ni, kalau boleh kita tekan perkara seperti ini. Waktu umur kanak-kanak tu suruh dia hafal Quran ke, hafal hadis ke, hafal apa semua. Ya. Dia kalau dia tidak hafal Quran apa kanak-kanak ni, kalau dia hafal lagu pun dia mudah ingat. Lagu. Kan. Lagu kau tak kira apa, sebab otak dia tu mudah masuk. Kalau kita masuk perkara kotor, kotorlah dia kan. Kalau kita masuk sesuatu yang bersih, akan bersih otak dia tu. Ya. Jadi kepada nabi-nabi pun umur ni lah. Cuma kelebihan nabi-nabi ni, dia kelebihan nabi, dia dapat ilmu ni tuan-tuan sekalian, dia tidak seperti kita. Tidak seperti kita nabi-nabi ni. Dia. Jadi di sini Allah bagi tahu, walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilma. Dan apabila Musa AS telah sampai kepada umur, di waktu umur di mana tubuh dia itu ada kekuatan dan akal dia itu pun sempurna ketika itu. Ataina hukma wa ilma. Kami memberikan kepada Musa AS itu hukmah, kebijaksanaan, hikmah. Hukmah ni mana? Hikmah. Hikmah ni apa makna? Hikmah ni kalau dalam peringkat pengajian kita, tahap paling tinggi sekali hikmah. Hikmah dia panggil. Dia yang pertama, peringkat pertama tu dia panggil maklumat. Maklumat. Maklumat tidak ilmu lagi. Maklumat. Sesuatu yang diberitahu kepada dia tu, maklumat tu ada pada dia. Jadi maklumat ni tidak orang Islam, orang kafir pun ada maklumat. Maklumat tentang Islam, maklumat tentang agama Islam, maklumat tentang Tuhan orang Islam, maklumat tentang Nabi orang Islam. Kita jangan orang kafir tidak tahu, orang kafir pun ada. Itu dia bagi maklumat. Maklumat tu, itu peringkat asas. Maklumat. Peringkat yang kedua, atas daripada maklumat, ilmu dia panggil. Ilmu ni kita perolehi melalui pengajian. Kita belajar, baru kita dapat ilmu. Maklumat ni kita tidak belajar pun, kadang-kadang benda tu sampai pada kita. Tu maklumat. Tak semestinya belajar. Kadang-kadang tak belajar pun, tetapi kan, dia sampai. Orang kafir tu dia tidak belajar pun tentang Islam, tapi kadang-kadang dia maklumat tu sampai pada dia. Tu maklumat tu tidak ada apa-apa kelebihan lagi lah. Yang kelebihannya adalah pada ilmu tu. Tu peringkat yang kedua, ilmu. Dan ilmu ni yang kita cerita tadi lah, kita perolehi melalui belajar, dan dia ada step-step dia, dia ke umur dia ada peringkat-peringkat dia, jadual-jadual dan sebab macam-macam lagi dah. Kalau tuan-tuan nak faham dengan mendalam tentang ilmu ni, boleh baca kitab Sahih Bukhari bab ilmu. Imam Bukhari dia jelaskan segala-galanya berkaitan dengan ilmu. Faham? Kitab Sahih Bukhari tu kan, kitab Sahih Bukhari ni kitab yang paling tinggi selepas Quran dalam agama kita tu, Bukhari lah. Dia. Tapi kita sayang kan, kadang-kadang kitab ni tidak dipelajari. Jadi dalam kitab Bukhari tu dia ada bab Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu. Di situ Imam Bukhari dia perjelaskan kepada kita segala-galanya berkaitan dengan ilmu lah. Dia. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita belajar, kita dapat ilmu lah. Kalau kita belajar sikit, ilmu kita sikit. Kalau kita belajar banyak, ilmu kita banyak. Kalau kita belajar lama, bertambah lagi ilmu kita. Kalau kita belajar sikit kemudian kita berhenti, kita dapat ilmu. Sekadar ilmu lah kita dapat. Dan yang perlu kita usaha tu kan, peringkat yang ketiga daripada ilmu ni, iaitu apa dia? Selepas peringkat ilmu, iaitu fiqh. Fiqh ni maksudnya kefahaman yang mendalam tentang ilmu. Kefahaman. Ini yang dikendaki daripada ilmu ni, iaitu faham. Sebab kalau kita ada ilmu, sebab ilmu ni tuan, dia ada keadaan dia. Ilmu kita ada, kita belajar ilmu.
Sama ada kita belajar ilmu tu kita tak faham. Ada orang tak faham, dia belajar tapi dia tak faham. Ha, tak faham. Yang kedua, salah faham. Salah faham. Hal ni kita minta jauh. Jadi kalau kita belajar ilmu tu sekalian, kita belajar ilmu tak faham juga, macam tak belajar. Sama seperti tak belajar. Ataupun lebih teruk lagi, kita belajar ilmu salah faham. Ustaz hurai lain, dia faham lain. Tak sih, kita tak faham seperti itu. Sebab itulah perkara yang paling penting daripada ilmu yang kita nak tu adalah kefahaman kita terhadap ilmu. Inilah yang Nabi SAW doa kepada Ibnu Abbas kan. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman kepada dia tentang ilmu. Tentang agama tu. Kefahaman agama. Kefahaman agama bukan semua orang boleh. Sebab tu orang nak bercakap tentang agama ni, dia kena faham agama. Dia bukan ada ilmu saja. Sebab ada manusia tu dia ada ilmu tapi dia tak faham. Kan? Jadi dia hurai ilmu dia tu tak betul sebab dia tak faham. Ilmu ada, tak faham. Jadi kefahaman ni kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun doa kepada Ibnu Abbas. Doa Nabi pada Ibnu Abbas tu, ini satu panduan kepada kita dalam ilmu. Doa ni juga kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kepada kita kefahaman terhadap ilmu yang kita belajar. Itu penting. Faham dia panggil. Fiqh dia panggil fiqh. Fiqh dia bukan masuk ilmu fiqh tu, tidak. Fiqh tu bermasuk kefahaman mendalam terhadap ilmu. Walaupun dia belajar satu ilmu pun. Satu ilmu dia belajar, tapi Allah bagi kefahaman dia tu, satu ilmu tu begitu mendalam seperti dia ada banyak ilmu pula pada dia. Padahal dia belajar tu satu, tapi faham dia tu satu mahalnya ilmu. Sebab tu kadang-kadang kita nak dapat banyak dekat. Banyak tu tidak semestinya banyak ilmu tu yang kita belajar. Kita belajar satu ilmu pun, tapi faedah daripada ilmu tu kita dapat banyak. Itu banyak juga tu. Contoh, kita belajar satu hadis. Satu hadis kita belajar, tapi daripada satu hadis tu kita dapat interpret ataupun kita dapat kefahaman, dapat panduan, banyak panduan pada satu hadis. Kita boleh kita boleh generate, kita boleh keluarkan daripada hadis tersebut banyak ilmu. Banyak ilmu. Ataupun kita belajar 10 hadis, tapi kita tak boleh nak keluar ilmu tu daripada 10 hadis kita baca. Baca hadis tu banyak, tapi tak ada ilmu. Kita kata tidak ada sesuatu yang boleh kita ambil sesuatu ataupun sikit je. Sebab tu fiqh ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tengok dalam kitab-kitab yang diperbahaskan oleh ulama kan, ya, kadang-kadang satu hadis dia hurai panjang lebar hadis tersebut. Satu hadis ya. Kadang-kadang tidak satu hadis, ayat Quran contohnya, ayat Quran panjang lebar ayat Quran dia. Sebab apa? Kefahaman dia terhadap ilmu tu. Kefahaman. Ini peringkat ketiga. Jadi yang kita nak daripada ilmu seperti inilah. Sebab ada juga manusia, dia belajar ilmu, dia tak faham ilmu. Apalah ustaz mengajar. Sebab tu kadang-kadang kita dia kata, saya sudah bagi tahu kan. Contoh, kita tak pernah belajar ilmu daripada kecil. Tiba-tiba kita tua dah baru kita nak belajar. Tua dah contoh dah. Kita dah berumur dah. Kalau kita dah sampai umur tua tu kan, umur kita sudah tua. Contoh umur 60. Umur yang sudah tua ni Allah sebut dalam Quran. Kita akan jumpa nanti. Allah sebut dalam Quran. Bukan saja tubuh kita lemah, akal kita pun lemah. Dia panggil arzalil umur. Umur yang melemahkan manusia, akal dia ni pun jadi lemah. Dia panggil nyanyuk. Dia banyak benda jadi tidak ingat. Allah sebut dalam Quran. Dan nyanyuk ni bukan satu kehinaan kepada manusia, tidak. Allah sebut dalam Quran, itu satu tanda kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita di waktu akal kita sudah lemah, kita baru nak belajar ilmu ataupun kita didedahkan dengan ilmu yang mendalam seperti ini, agak-agak kita boleh faham kah? Boleh faham. Dia macam kanak-kanak juga tu saya. Jadi tak faham. Sebab apa? Sebab dia baru nak belajar. Ya sesuai ketika itu walaupun umur dia sudah 60-70 tahun, seperti mana kanak-kanak belajar basic-basic.
Nah, sebab itulah ilmu ni tu saya penting. Kita belajar tu daripada kecil. Lama kita belajar. Sebab apa? Nak sampai tahap faham ni, seperti mana saya sebut tadi lah. Bukan kita belajar hari ni, terus kita boleh faham. Tidak. Tidak. Lama umur dia tu. Barulah nak fiqh tu terhadap ilmu. Dia. Ini kefahaman yang mendalam. Dan yang paling tinggi sekali dalam ilmu kita ni, yang kita nak usaha ataupun kita belajar, iaitu dia panggil hikmah. Ini masa kecederaan dah. Okay, masa tu habis dah. Tapi tak apalah, saya nak urai sikit lagi. Tentang hikmah ni, hikmah ni di sinilah makna kepada hukman ni. Panggil ataina hukman wa ilma. Ya, kami berikan kepada Musa hukmah. Di sini mana hikmah? Hikmah ni iaitu kefahaman yang tepat. Dia kefahaman yang mendalam. Kefahaman mendalam ni tidak semestinya tepat ke tidak tepat. Cuma apabila kita dah sampai tahap fiqh ni, kan, Nabi SAW sebut dalam hadis, idza ijtahadal hakim, kan, apabila seorang hakim tu dia buat keputusan, kalau sekiranya keputusan yang dia buat tu, mana ilmu ataupun fatwa yang dia buat itu tersalah tu, mana tidak menepati dengan kehendak sebenar Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat satu ganjaran. Kalau betul, dia dapat dua ganjaran. Maksudnya tidak ada salah apabila dia buat keputusan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita dah sampai tahap hikmah ni, tahap kita kata fiqh ni, fiqh kan, ilmu yang mendalam, kita akan buat keputusan terhadap masalah yang berlaku. Jadi keputusan yang kita buat itu adalah di atas kefahaman kita. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Kalau betul, Allah bagi 2 pahala. Kalau tidak betul, Allah bagi 1 pahala. Tapi dia tidak salah. Ini yang berlaku dalam mazhab kita, ya, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua tu tidak sama. Tapi itu daripada ijtihad mereka setelah mana mereka sampai tahap fiqh. Jadi mereka buat keputusan. Walaupun berbeza, semua betul. Ya, tapi adakah tepat tidak? Tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, makna sebenar. Ya. Jadi itu sebenarnya hikmah ni maknanya daripada kefahaman yang dia buat, yang dia dapat tu, dia boleh buat sesuatu keputusan tu dengan tepat. Dengan tepat ni dipanggil hikmah. Al-isabatu fil qawli wal fi'li. Ketepatan dalam perkataan dia dan juga hikmah. Dan ini ada pada nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah yang lain kita sebut bijaksana. Hikmah ni mana bijaksana. Bijaksana tu apa dia? Dia bercakap bijaksana ni mana dia buat sesuatu dengan tepat. Dia cakap sesuatu dengan tepat, itu makna bijaksana. Tepat. Sebab itulah apa yang dibuat oleh Nabi itu tepat. Kita tengok tak betul, sebenarnya tepat, kena dengan agama, panduan kita. Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kitabun hakim, kitab yang bijaksana. Segala apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu tepat. Dan kalau kita ikut Quran, tepat. Lebih hikmah. Hikmah ni kefahaman yang mendalam dan dia tepat apa yang dia buat keputusan tu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah ni Allah sebut dalam Quran, ini bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala sebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sesiapa yang diberikan kepada dia hikmah, kebijaksanaan itu, dia dapat kebaikan yang cukup banyak, tuan-tuan. Jadi kebaikan dalam agama ni kita akan perolehi daripada hikmah tu. Siapa dapat hikmah, dia dapat kebaikan cukup banyak. Bijaksana. Jadi bijaksana dalam agama ni, tuan-tuan, orang yang bijak dalam agama ni adalah orang yang telah melepasi 3 tahap ni. Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, dalam agama ni kita kena faham betul-betul. Ya, kalau kita tidak belajar agama, kita jangan cakap agama. Ya. Sebab apa? Tak betul. Ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok golongan-golongan liberal tu, golongan liberal kan. Ya, dia banyak guna akal. Mereka kritik agama. Mereka tu siapa dia? Dia belajar agama. Dia sampai dah ke tahap ni, dia nak cakap agama. Jadi dia condemn agama, kritik agama, tentang korban, tentang macam-macam lagi dia kritik. Ya. Macam Siti Kasim. Saya sebut kan, Siti Kasim contoh kan. Dia cerita tentang agama. Awak bidang apa? Awak kelulusan apa? Kan? Awak belajar ke agama? Baca Quran ke bahasa Inggeris? Nak cakap agama, biar ada ilmu tentang agama. Jadi awak tidak ada ilmu tentang agama, awak cakap agama,
awak kena tahu apa yang awak kata tu tidak betul tentang agama. Ya. Jadi nak bercakap agama kena ada ilmu. Seperti mana orang nak bercakap tentang perubatan. Doktor, siapa yang layak untuk bercakap tentang perubatan? Doktor. Kenapa? Sebab dia alim, dia pakar, dia ada kemahiran, dia layak untuk bercakap tentang doktor, tentang perubatan, tentang ubat. Ni kadang-kadang kita ni belajar perubatan pun tidak nak bercakap tentang perubatan. Kita ustazah cakap tentang agama kan, ni cakap tentang perubatan. Tak betul jadi. Ini dia panggil kebijaksanaan. Dan perkara ni ada pada Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tuan-tuan nak sampai ke tahap kebijaksanaan dalam agama, perkara seperti inilah. Mana kita kena ikut Nabi, kena ambil ilmu daripada Nabi, kena belajar Quran, barulah kita akan sampai tahap kebijaksanaan ini. Ya. Wa ilma, dan juga ilmu pengetahuan tentang urusan-urusan kehidupan dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi kepada Nabi Musa AS. Dia. Jadi hikmah ni yang ada pada manusia ni nabi-nabi. Mana apa yang ada pada nabi itu adalah daripada kebijaksanaan. Jadi kita sekarang tuan-tuan sekalian, kita kalau kita nak sampai yang nabi tu, contoh Nabi SAW, dia bersifat bijaksana. Kenapa? Sebab panduan Nabi adalah Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi SAW buat itu berpandukan wahyu. Sebab tu kebijaksanaan tu yang ada pada Nabi, sebab Nabi berpandukan wahyu. Kan? Qul inni nuhitu, qul inni umirtu. Katakanlah ulama, aku diperintahkan, aku ditegah. Itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah perintah kepada Nabi ikut wahyu. Jadi kita sekarang tuan, kalau kita nak sampai tahap kebijaksanaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak melalui wahyu Quran ini. Dia tidak sama macam dunia. Dunia ni kalau kita ada PhD, orang pandai kita bijak dah tuan. Kan? Walaupun baca Quran pun tidak pandai, walaupun agama pun kocak-kacir, tapi kerana kita ada PhD tu, tak kira lah dalam bidang apa sekalipun, atas dasar PhD tu orang apa kita pandai dah. Pandai dah kita. Ya. Tapi kita kena ingat, itu di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, neraca dia adalah Quran. Ya. Jadi apabila kehidupan kita ni menepati Quran, menepati sunnah, kan, maka kehidupan kita tu tepat, kehidupan kita yang bijaksana. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi lain kebijaksanaan. Semua Nabi-Nabi sifat dia sama, iaitu bijaksana. Walaupun tak belajar. Seperti mana Nabi SAW, Nabi tidak belajar. Maksudnya Nabi ummi kan, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Itu memang kita maklum. Tapi oleh kerana Nabi SAW itu adalah seorang Rasul dan mendapat wahyu daripada Allah, dan kehidupan Nabi itu berpandukan wahyu, maka walaupun Nabi itu kita tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi Nabi seorang bijaksana. Ini hebatnya Nabi SAW. Berbanding kita ni tuan, kita belajar puluh-puluh tahun, tapi agama Allah pun kita tak faham, hukum Allah pun kita tak faham. Na'udzubillah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang bersifat, mana orang yang muhsinin, mana orang yang ada pada dia sifat ihsan, mana orang baiklah. Jadi kalau orang baik, tuan-tuan, itulah balasan yang Allah berikan kepada dia, iaitu Allah akan berikan ilmu kepada dia, Allah beri kefahaman kepada dia. Kan? Jadi apabila Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, Allah bagi ilmu kepada kita, itu alamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kebaikan kepada kita. Bukan Allah bagi harta, tidak. Bukan. Maksudnya sebab Nabi sebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak pada dia itu kebaikan, Allah akan berikan kefahaman agama kepada dia. Allah akan berikan kefahaman agama. Allah jadikan dia tu faham tentang agama Allah. Allah akan bagi ilmu kepada dia. Jadi bila Allah bagi ilmu, Allah bagi kefahaman agama, itu isyarat Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada dia tu. Bukan dunia, tidak. Allah bagi dunia, Allah bagi jawatan, Allah bagi kuasa pemerintahan, itu sebenarnya itu tidak menunjukkan Allah nak kebaikan kepada dia tu. Itu Allah nak uji dia. Dan boleh jadi kalaulah pemberian itu istidraj, Allah Ta'ala nak membinasakan dia dengan cara Allah memberikan harta kekayaan kepada dia, Allah beri kuasa pemerintah pada dia, Allah bagi kedudukan pada dia. Kita takut seperti itu. Tapi kalau ilmu, Allah Ta'ala, itu tanda Allah nak kebaikan kepada kita. Dan itulah balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang ada sifat ihsan. Saya tak dapat nurhai sifat ihsan ni sebab agak panjang juga. Cuma ihsan ni maksudnya
Mana orang yang baik lah. Orang yang baik, itulah dia akan dapat. Jadi baik tu mana baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan baik di sisi manusia ni. Ya. Jadi dia akan dapat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia. Jadi itu tuan sekalian, kita berhenti di sini insya-Allah ayat yang ke-14, dan insya-Allah dalam kuliah akan datang ni kita akan tengok permulaan perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam yang sehingga dia menjadi rasul lah. Bermulanya ayat seterusnya ayat 15. Kita akan baca, moga boleh dapat lah, tidak dapat pun insya-Allah. Dan sekali lagi saya minta maaf di atas suara yang apa panggil agak lemah lah pada pagi ni berbanding biasa. Minta doa lah kepada Tuhan supaya Allah segerakan kesembuhan insya-Allah. Sampai kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.